Tengok saya elok-elok. Saya pesan ni untuk hidup kita sama-sama sampai kita mati. Berhati-hati dalam kita duduk di alam maya. Sebab umur muda kita nak bina reputasi. Nak bina reputasi seorang yang canggih, semua mesti kena jaga diri daripada media massa. Sebab once terlepas masuk media massa, dia tak boleh padam sampai bila-bila. Bukti, nanti dulu bukti. Saya tak bawa handphone saya ada dalam kereta, saya tinggal. 3 hari lepas, pakcik saya hantar gambar Tok Wan saya. Gambar tu ada dalam majalah USM. Tok saya dulu pemuda UMNO first Pulau Pinang, tapi dalam rekod tak ada. Dan kita bukan satu keluarga yang cuba nak usaha untuk nak buat benda tu. So, benda kita bagi kita, siapa yang tahu ada. Contohnya, siapa antara yang tahu? Tan Sri Yusof. Dia tahu. Kalau jumpa dia, Tan Sri Yusof kata, I know your grandfather. So gambar tu ada dalam majalah USM. So gambar tu pakcik saya hantar kat kami dalam kumpulan 2-3 hari lepas. Saya tengok gambar tok saya masa gambar ni, dia ada story dia, tapi gambar saya tahu lah story dia apa dia. Tok saya baru lepas buat teater teater Hang Tuah masa tu. Tok saya melakonkan watak Tun Hang Tuah ataupun Tun Biajit anak Hang Tuah. Sebab tu dia berkenan dengan nama Biajit, dia buat nama ayah saya. So saya tengok tok saya masa tu pakai tanjak dengan baju yang lawa. Sebab itu saya rasa, saya bila nak appear dekat orang, saya nak jaga ketampilan saya. Sebab saya syok tengok tok saya kagum. Saya dengan tok saya beza berapa? Saya beza dengan tok saya umur 50 tahun. So cuba bayangkan kalau abang dengan kakak hari ni buat sesuatu benda, 50 tahun kemudian cucu kita tengok gambar kita. Contohnya, mana gambar Tok Wan hang? Tok Wan aku tak ada gambarnya. Tok Wan aku video. Apa dia? Kiki Challenge. Ketika itu, bayangkan, saya tak mau bagi critical, saya tak mau bagi orang kata apa, worst case scenario. Saya tak mau bagi gambaran yang teruk. Saya tak mau bagi. Saya nak bagi gambaran yang simple saja. Benda yang setiap cucu akan buat. Apa dia? Dia bawa Tok Wan dia pergi hospital. Cuba kata siapa yang buat Kiki Challenge, yang duk buat perangai pelik-pelik lagu tu, dia dah tua, katalah dia bongkok masa tu, dia berjalan-jalan, dia nak masuk kereta, dia duduk dalam kereta, duk pegang tongkat, cucu dia nak bawa dia kata, hang ni bawa laju sangat, bawa pelan-pelan sikit, hati-hati, aku takut. Cucu dia akan kata, Tok Wan lagi teruk, menari luar kereta berjalan. Ketika tu Tok Wan nak jawab apa? Jahanam. Betul tak betul? Tok Wan tak boleh nak kata. Takkan nak kata, hang tak tahu masa tu aku kena sampuk setan. Takkan nak kata lagu tu. Betul tak betul? And then takkan nak kata, maaf saya sebut saja. Takkan nak kata masa tu, aku tak tahu Islam lagu mana masa tu. Cucu kita akan kita bohong. Sebab dia boleh baca tahun 2018 kuliah macam mana punya banyak doa ada, apa program yang ada, apa fakta kes yang ada, apa senarai kuliah masjid yang ada di Malaysia. Betul tak betul? Sama juga macam kakak-kakak. Weh, nenek hang mana nenek hang? Oh, nenek aku hang tak kenal. Hang nak tengok? Mai aku buka Instagram nenek aku kan. Buka tu dia pungkok nampak seksi duduk lagu tu dengan kawan-kawan. Tu tak kira ramai lagi geng-geng yang pelik-pelik lagi yang duduk berkelak tangan sotong apa semua belum lagi. River. Belum ni. Mana nenek hang? Tu sotong tu nenek aku. Ni dia punya lipat. Kata canggih nenek hang. Mau tahu. Pasal tu aku lah ni penyangak. Dah, maafkan saya. Haji, saya minta maaf lah sebab saya bagi contoh taklah banyak yang orang tua punya contoh. Sebab saya bagi ikut umur saya lah Haji lah. Tak maaf lah. Saya menghormati orang-orang dewasa yang ada di sini. Saya menghormati. Cuma contoh saya nak buat lagu mana, hak tu je contoh yang saya ada. Okay, tengok lah ni dah 9.30. Macam mana?
Hamba bukan esok sekolah kah? Hamba tak sekolah esok. Pasal apa hamba tak sekolah esok? Hamba cuti apa? Hamba buat sendiri bah. Apa dah? Ikut ada cuti spare boleh guna? Tak ya, bukan nak mengaji jadi alim malam ni. Kita nak bagi kesedarannya supaya semua yang main mengaji hari ni dia faham Allah apa telah berlaku ni. Aku hidup takkan takat ni ya. Sebab tu orang tua-tua dulu dia ajak kita satu istilah. Istilah tu orang selalu pakai, tapi orang terlupa istilah tu apa dia? Apa dia? Bijaksana. Kita tak mau bijak di sini sebab yang buat viral semua depa bijak, tapi bijak di sini. Tapi di sana bahaya. Siapa contoh yang buat bijak tapi dia di sini dia bolehlah bijak tapi di sana dia lingkup. Contoh dia Firaun. Dia bijak. Dia boleh buat piramid. Bayangkan, maafkan saya lah, saya duduk Mesir. Piramid besar tu, itu adalah kubur dia. Kalau kubur dia besar macam tu, takkan istana dia besar rumah kita. Tuan-tuan boleh faham maksud saya? Kita, cuba tengok kubur kita besar mana. Kubur kita halus besar tu. Pasal tu rumah kita besar ni. Kalau lah itu nisbah dia, kubur besar ni, rumah besar ni. Habis kalau Firaun yang kubur piramid, rumah besar mana? Dia bijak. Tapi dia bijak sini. Di sana dia jahanam. Maaf, tengok saya lagi sekali. Sama macam orang yang cuba lawan agama. Yang hari ni mereka cuba tunjuk mereka bijak. Betul, mereka bijak. Bila you ada hujah, you boleh lawan, you boleh kautim benda yang ada dalam agama. You boleh tanya, maafkan saya, saya bukan nak cari gaduh, maafkan saya, tengok saya elok-elok, saya beritahu. Contohnya orang up isu lah, orang up. Pasal apa orang perempuan tak boleh nak main bola? Kami semua tutup aurat. Bila you ada soalan macam tu, maknanya you bijak, you berfikir. Good. You boleh main, tak ada masalah. And then you sonok sampai bila? Sampai situ. Then selepas itu lagi. Okay, contoh lagi. Maaf, apa tak boleh ke apa kita nak ikut kita punya sendiri cara fikir? Mazhab Syafi'i betul, mazhab Imam Malik betul, mazhab ni betul, mazhab ni betul, semua betul. So kalau tak pakai mazhab pun betul juga, sebab kami pun sembahyang juga. Okey, betul, bijak. You boleh argue macam tu, it shows you fikir bijak, bagus. Tapi sampai mana? 5 hari, 10 hari, 10 tahun. Selepas tu, sebab setiap kita, tengok saya elok-elok, you ada pengaruh. Kalau dengan pemikiran kita pengaruh 3 orang, tahu-tahu kita bertaubat lagi 3 tak bertaubat, hang tanggung semua benda yang dia buat sampai sudah. Saya yakin mati ni adalah motivasi paling tinggi untuk semua orang. Sebab apa? Tengok saya elok-elok, semua orang nak masuk syurga. Dalam ni saya tak payah tanya, saya yakin semua orang nak masuk syurga. Tapi sayang, tak ramai orang yang nak mati. Sedangkan mati tu pintu untuk nak pergi ke syurga. Selagi you hidup, you tak boleh pergi syurga. Betul tak betul? So bila nak mati, tak kisah siapa, maafkan saya, tak kisah siapa, bila nak mati, ramai orang akan bertaubat. Dan ketika itu kalau you baru nak bertaubat dalam keadaan you dah buat benda yang fasad, rosak, apa you rasa orang-orang yang bawah kita semua akan berlaku? Sebab itu kakak, abang, sebagai seorang kawan, saya pesan, sebagai seorang saudara, saya pesan, jaga diri dengan media massa, jaga diri dengan media interaksi internet, jaga diri dengan media cetak. Okay, kakak, please, majalah tebal ni, majalah-majalah yang kamu beli tu, tebal ni, okay, dalam tebal ni boleh dikatakan 80% semuanya iklan, baju, fashion, sikit je konten dia, 20%. Dan majoriti iklan yang buat untuk kakak semua ialah semuanya membuatkan kita hina diri kita sendiri setiap kali kita tengok benda tu. Kita rasa orang lain cantik. Sama juga macam Instagram. The more you scroll that Instagram, the more you hari-hari hina dan rendahkan diri sendiri.
Why you do that? Kenapa rosakkan diri macam tu? Tak tahulah kalau lelaki pun ada perangai macam tu. Pondan lah kot. Kita lelaki hang sadar ke tak sadar, aku tetap menganggap diri aku sadar. Betul? Kita kalau lepas mandi tengok depan cermin tu, walaupun perut boroi tapi rasa sadar. Boleh ni. Hak tu orang lelaki. Tapi beza dengan orang perempuan. Sebab tu saya sentuh kakak. Kakak, please stop hina diri sendiri. You semua tahu, orang semua yang dalam gambar tu semua boleh edit. Semua ada apps, dan even apps tu ada dalam handphone kita sendiri. Kenapa kita sampai tahap macam tu, menghina diri kita dan rasa diri kita terlalu lemah nak compare dengan orang lain? Please, saya harap saya boleh guna istilah, please stop it. Enough is enough. Hampa duduk kawasan ni kot, kawasan orang-orang alim yang ada dekat sini dulu, tok-tok guru pijak kawasan ni dulu semua, kayuh basikal kawasan ni mengajak. Tempat ni barakah, hampa ada dekat tempat ni. Barakah tu ada dekat hampa. Okay? Right. Tengok semua muka muhasabah diri pula lah. Tak payah muhasabah. Itu kata-kata untuk bina semangat hampa. Sebab lepas ni belum tentu kita jumpa lagi. Right? So jaga diri baik-baik, abang, kakak, ayana dan bunda yang ada dalam sini. Hidupkan masjid ini, suburkan dia. Sebab iman dia tak boleh warisi. Nabi risau walaupun anak dia Nabi, tetap bertanya soalan. Mujuk anak-anak Nabi semua boleh jawab. Apa jawapan dia? Kami sembah Tuhan ayah, kami sembah Tuhan Tok Wan ayah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, dan juga Tuhan kita semua, iaitu Tuhan yang satu, ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayah jangan takut, kami Islam. Mereka boleh jawab. Tapi kita belum. Bahaya. So jaga diri, buka Quran, tengok sirah-sirah, jadi pengajaran. Sebab mereka hidup lebih lama daripada kita. Dan kalau 62 tahun canggih, 1000 tahun lagi canggih daripada kita. Kalau kalau hampa hidup 18 tahun rasa ada problem, orang hidup 1000 tahun akan lalu problem yang sama berpuluh-puluh kali dan dia boleh handle. Okay? So belajar daripada sini. Okay? Saya belajar juga daripada sini. Saya bukan orang yang main masuk dalam pertandingan. Please, saya selalu bagi tahu orang, saya tak masuk imam muda, saya tak masuk penentu rumah, saya tak masuk apa, saya tak masuk. Saya underdog macam hampa juga. Tapi saya teringat kata-kata seorang tu, yang ajak kata-kata ni dekat saya ialah Nabil Ahmad, Raja Lawak. Sebab masa tu dia pergi Oscar. Saya tak tahu Haji tahu ke tak Oscar. Oscar ni adalah satu event untuk mengiktiraf artis-artis Mat Saleh di tahap peringkat dunia lah kita kata. Jadi seorang kawan kita nama Nabil Ahmad, dia sempat pergi sana, pergi interview sana. Tapi mereka bagi, mereka layan kita, kalau saya boleh guna istilah biasa, kita pergi menagih tempat orang layan kita lebih kurang macam sampah. Biasalah buat macam mana. So bila dapat tu ruang dia ni, hampa tak nampak kot ni, hampa nampak meja yang aku duduk gerak ni, dia bagi ruang kat Nabil besar ni, besar meja ni, kira kena berdiri dalam ruang ni, pegang mikrofon, cameraman duduk belakang dia lagu ni, interview orang. Ada 3 lane. Lane pertama, lane kedua, lane ketiga. So lane pertama ni semua artis yang baru nak pergi Oscar, nak ambil nama, nak jumpa director, nak jual diri, semua lah tu. Hak yang lane tengah-tengah yang tak boleh nak sentuh tu, hak tu semua superstar lah. The Rock, Tom Cruise, Keanu Reeves, Nicole Kidman, Kate Winslet. Itu semua artis zaman saya. Saya tak tahu zaman law ni siapa dia, saya tak tahu. Tapi lalu jalan-jalan tu lah tengah. Jadi antara yang lalu tengah-tengah tu ialah Jackie Chan. Kalau hampa ingat kan, last 2 years Jackie Chan dapat anugerah Oscar, betul tak betul? Nabil ada masa tu, mungkin rezeki dia kot, Allah hantar dia untuk jumpa Jackie Chan. Dia tengok Jackie Chan, dia jerit daripada jauh, dia kata, Jackie, Asia. Dia bagi tahu, kata, Jackie, aku orang Asia. Jackie Chan, Asia, I come to you, Asia, you wait. Jackie Chan kata macam tu. Sebab dia seorang je Asia, contoh yang ada kan, berapa kerat je orang Asia yang ada untuk Oscar. So Jackie Chan mai dekat Nabil. So Nabil kata, Jackie, what you want to say? What you want to say to the audience? Kepada penonton. Apa Jackie Chan cakap? Benda tu saya nak bagi tahu kat hamba juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil, Jackie, Asia. Jackie Chan kata, you Asia, I come to you. Jackie Chan mai, Jackie, what you want to say? Masa Nabil berserta ni, kami tengah makan. Kami
1, 2, 3, 4, 5 orang duduk makan kat meja satu. Dia cerita sambil berdiri. Orang yang duduk makan meja lain tengok dia ni apa duduk cerita semangat sangat. Dia berdiri, dia berdiri sambil duduk tunjuk gaya dia tu, dia duduk cerita. Jackie, what you want to say to audience, to the people, Malaysia people, Asia people? Jackie Chan cakap apa? Jackie Chan kata, don't go for Oscar. Do your best. Oscar will come and find you. Don't go for Oscar. Do your best. Oscar will come and find you. So saya pun cakap benda yang sama juga. Saya don't go for television, don't go for fame. Do your best. Television, fame and all the international will come to you. Saya kampung sini ya, sama macam hampa duduk. Do your best. Tajuk saya bawa, tak semua orang bawa tajuk ni. Saya study, saya baca, saya belajar, saya nak cerita. Saya boleh pilih tajuk malam ni. Jom kita cerita pasal Nabi Ibrahim. Oh, Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail no. Apa pengajaran dia dapat? Sembelih anak masing-masing. Kan nak cerita lagu tu. Betul tak betul? Hamba semua dah tahu dah Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Ada peristiwa dia, kisah dia. Tapi ada benda penting. Instead of kita nak sembang benda-benda pelik-pelik yang hari ni orang viralkan sebab nak menafikan pemikiran kita, fikir benda yang sepatutnya kita fikir, orang tahu kelemahan kita, masyhur tadi tu. Jangan jadi macam tu. So that's why saya pesan, do your best. Sebab dalam hidup ni Allah bukan nak ambil kira kita jadi nombor 1, bukan for flat, bukan nak kita dapat anugerah dekan apa, bukan yang tu. Sebab kalau nak kira yang tu, maka yang layak jadi Rasul Ulul Azmi bukan Nabi Nuh. Betul tak betul? Rasul Ulul Azmi power tak power? Power. Nabi Muhammad Rasul Ulul Azmi, betul? Umat dia tengok sampai hari ni tak habis umat Nabi Muhammad. Maknanya umat Nabi Muhammad trilion nak compare dengan umat Nabi lain. Tapi umur Nabi Muhammad berapa? 63 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Orang yang masuk Islam 80 orang. Dia tak layak untuk nak dapat anugerah Rasul Ulul Azmi. Tapi Allah angkat martabat dia jadi Rasul Ulul Azmi. Sebab bukan pada berapa ramai yang mai, siapa yang nak dengar. No. Hang sungguh-sungguh dah menyampaikan. Hang sungguh-sungguh, hang lalu dia, hang tak give up, hang dapat Rasul Ulul Azmi. So sama macam hamba. Sekali lagi saya buktikan benda saya dapat daripada Quran. Mereka lagi terror daripada kita. Okay.